Berita Al-Hijrah 19 Rabiul Akhir 5 Disember, rentas negeri dibenarkan kecuali kawasan PKPD. Juga Exco Perak letak jawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim. Rentas negeri dan daerah di seluruh negara dibenarkan kecuali di kawasan Perintah Kawalan Diperketatkan PKPD. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kebenaran itu bermula 7 Disember ini. Mulai daripada 7 hari bulan, pihak polis tidak lagi mengadakan sekatan-sekatan jalan raya. Tetapi arahan kepada pihak polis, walaupun tiada sekatan jalan raya, tetapi memfokuskan kepada pematuhan SOP. Maka polis akan lebih kepada pematuhan SOP daripada mengadakan sekatan-sekatan seperti itu. Kerana yang pentingnya adalah rakyat perlu patuh kepada SOP. Beliau turut memaklumkan tiada lagi had individu dalam sesebuah kenderaan dan boleh mengikut jumlah kapasiti tempat duduk namun tertakluk kepada peraturan jalan raya. Sementara itu, PKP bersyarat di Sabah, Kuala Lumpur dan Selangor akan dilanjutkan bermula 7 Disember sehingga 20 Disember. Namun ada 3 daerah di Selangor dikecualikan daripada PKPB itu ekoran kes COVID-19 tidak membimbangkan. Di atas penilaian risiko oleh KKM, mesyuarat bersetuju agar PKPB di seluruh Selangor dilanjutkan bermula 7 Disember 2020 sehingga 20 Disember 2020 kecuali 3 daerah tadi iaitu Sabak Bernam, Hulu Selangor dan Kuala Selangor. Bagaimanapun PKPB di Perak, Pulau Pinang, Kelantan, Putrajaya, Labuan, Negeri Sembilan pula ditamatkan esok. Manakala negeri lain yang di bawah PKPP diteruskan sehingga 31 Disember. 4 kematian akibat COVID-19 dilaporkan hari ini membabitkan 2 kes di Sabah, 1 di Johor dan 1 lagi di Selangor. Manakala kes baru pula masih lagi 4 digit iaitu 1,123 kes. Menjadikan jumlah keseluruhan di negara ini menjadi 71,359 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata dalam satu kenyataan memaklumkan kematian hari ini melibatkan 4 lelaki yang mempunyai sejarah penyakit kronik. Sementara itu, kes aktif dengan kebolehjangkitan pula 10,775 kes. Negeri-negeri di Lembah Kelang catat kes harian tertinggi dengan 43.6%, diikuti Sabah 34.8%. Dalam pada itu, 130 kes masih dirawat di ICU dengan 54 kes daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Kelulusan pemberian vaksin COVID-19 tidaklah dibuat secara terburu-buru. Malah ia melalui prosedur ketat dan teliti sebelum diberikan kepada rakyat. Membidas dakwaan setengah pihak yang menimbulkan persepsi negatif terhadap vaksin COVID-19, Ketua dan Pakar Perunding Kanan Jabatan Perubatan Kecemasan Universiti Melaya, Profesor Madya Datuk Dr. Risha Manikam berkata, masyarakat tidak perlu ragu-ragu dengan keupayaan pakar dan pihak berkuasa negara ini memandangkan ia bukan kali pertama kajian dibuat berkaitan vaksin. Walaupun dunia amat memerlukan vaksin bagi mencegah COVID-19, namun pelbagai fasa dan prosedur perlu dipatuhi sebelum negara meluluskan penggunaannya secara menyeluruh. Datuk Dr. Risha yang juga Ketua Penyelidik Vaksin COVID-19 di Research Management Training Center dalam pada itu menjawab persoalan mengapa penghasilan COVID-19 ini hanya memerlukan masa yang singkat berbanding vaksin yang lain. Macam contohnya sebelum ini katakan ada cipta satu jenis ubat. Jadi kita hantar untuk didaftarkan. Mereka akan melihat data-data itu semua. Tapi bukan kerana kita hantar ubat itu, dia boleh langsung boleh dinilai. Dia mungkin tengah menilai 20 ubat yang lain. Jadi ini akan menjadi ubat ke-21. Akan tetapi dalam kes COVID ni, ubat ini akan dijadikan ubat pertama yang akan dinilai. Jadi jangka masa yang kita ambil untuk dinilai itu mungkin
menjadi lebih pendek kerana yang ini diutamakan. Beliau turut menyedari kemunculan golongan yang menolak vaksin COVID-19 dengan alasan jumlah kematian di Malaysia tidak seteruk berbanding yang lain. Mungkin ada orang juga yang akan cakap dia ada risiko tinggi sebab tidak batuk. Ya, risiko tinggi, ramai juga yang ada kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, semua ada kan, stroke semua ada. Tapi kalau dia tak kena jangkitan ini, kita tak kehilangan mereka lah. Vaksin sekiranya boleh mencegah, kalau ikutkan data yang ada, mencegah 95% efikasinya. Mungkin dalam 100 orang kita boleh cegah 90 orang daripada dapat itu. Bukankah lebih baik daripada kita biarkan dia dan tunggu dia reda sendiri? Mengulas mengenai golongan anti-vaksin, beliau berkata pendekatan serta nasihat perlu dibuat secara ilmiah agar mereka memahami bahawa pencegahan jangkitan lebih baik sebelum negara berdepan situasi yang lebih genting. Sebelum ini, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah berkata kelulusan vaksin berkenaan akan melalui beberapa fasa, dengan kelulusan dibuat pentadbiran makanan dan ubat-ubatan FDA Amerika Syarikat sebelum dibawa ke bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA di Kementerian Kesihatan KKM. Vaksin yang dihasilkan syarikat farmaseutical gegasi Pfizer dan BioNTech dihasilkan berasaskan satu teknologi baharu menggunakan asid ribonukleik pengutus. Sebelum ini, kedua-dua syarikat vaksin tersebut optimis untuk mengeluarkan sehingga 50 juta dos vaksin secara global tahun ini dan sehingga 1.3 bilion dos menjelang akhir 2021. Susulan pembongkaran jenayah kartel daging yang menipu logo halal di sebuah gudang di Senai Rabu lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri yakin tiada pelibatan kaki tangan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kegiatan penipuan label, pemalsuan cap serta pembungkusan semula daging sejuk beku import untuk pasaran tempatan. Saya tidak akan kata macam tu, melainkan apabila ada bukti. Setakat ini saya begitu siqah dan saya baru melawat di tempat JAKIM, labnya dan juga halalnya. Alhamdulillah, apa yang saya lihat kesungguhan itu amat terbukti. Oleh kerana itu, insya-Allah saya akan sentiasa memberi peringatan pada diri saya dan juga agensi di bawah saya untuk kerja dengan betul, dengan tekun, dengan ikhlas, dengan jujur dan mempunyai high integrity, insya-Allah. Modus operandi kartel daging terbabit ialah dengan menyeludup daging sejuk beku dari China, Ukraine, Brazil dan Argentina sebelum membungkus semula daging berkenaan dan meletakkan logo halal. Daging itu kemudiannya dijual ke pasaran seluruh Malaysia. Kegiatan itu berjaya dibongkar dalam serbuan yang diketuai Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksa Malaysia, MAKIS. Beliau berkata demikian pada program Santuni Gelandangan dan Mu'alaf Anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, YADIM di Seremban Negeri Sembilan. Mereka diberikan kelas bimbingan rohani selain menerima sumbangan makanan dan peralatan kebersihan. Pelanggan di sebuah bank terkejut selepas seorang lelaki yang juga peminta derma tiba-tiba rebah sebelum meninggal dunia secara mengejut di hadapan premis terbabit di dataran Austin. Dalam kejadian pukul 11.45 pagi tadi, lelaki berusia 50-an berkenaan meninggal dunia dalam keadaan terduduk di lokasi kejadian. Seorang saksi yang hanya mahu dikenali sebagai Mahmud berkata seorang wanita menghulurkan derma kepada lelaki itu sebelum dia tiba-tiba rebah. Orang awam kemudian menghubungi pihak berkuasa mengenai kejadian itu sebelum pegawai kesihatan mengesahkan kematian lelaki tersebut. Lelaki itu berasal dari kampung Tok Jiring dan dipercayai meminta derma bagi membiayai perubatan ibunya yang terlantar lumpuh. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner SCP Abdul Rahim Muhammad Din mengesahkan kejadian tersebut. Mayat lelaki berkenaan dihantar ke Unit Forensik Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu untuk siasatan lanjut.
Seorang budak perempuan 10 tahun cedera parah selepas terjatuh dari tingkat 4 sebuah kuartus perumahan penjawat awam di Presin 11 petang semalam. Ketua Polis Daerah Putrajaya, Assistant Commissioner Muhammad Fazil Ali berkata kejadian berlaku 5:20 petang ketika mangsa sedang bermain di koridor apartmen berkenaan. Dan menurut ACP Muhammad Fazil, mangsa difahamkan sedang bermain baling botol di sekitar koridor sebelum ia keluar daripada kawasan itu. Mangsa kemudiannya mengambil kerusi untuk memanjat bagi mengambil botol berkenaan sebelum hilang kawalan dan terjatuh ke kawasan parkir motosikal di apartmen berkenaan. Insiden itu menyebabkan mangsa patah tulang selangka dan dalam keadaan stabil di Hospital Putrajaya. Muhammad Fazil berkata pihak hospital turut memaklumkan kemungkinan tulang belakang dan tulang rusuk mangsa patah dan masih menunggu pengesahan doktor. Ketika kejadian, bapa mangsa yang juga seorang anggota sukarelawan polis, Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya berada di rumah manakala ibu mangsa sedang bekerja. Dua lagi ditahan berhubung kes pergaduhan di hadapan Plaza Loyat Bukit Bintang petang semalam. Jadikan jumlah keseluruhan tangkapan seramai 44 orang. Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Assistant Commissioner Muhammad Zainal Abdullah berkata kedua-dua suspek ditahan selepas mereka menyerah diri di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi jam 1 pagi tadi. Kesemua suspek terdiri daripada 41 lelaki dan 3 wanita berusia antara 20 hingga 35 tahun direman 3 hari bermula hari ini sehingga 7 Disember. Ia bagi membolehkan siasatan dibuat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan melakukan rusuhan. ACP Muhammad Zainal berkata kesemua yang ditahan adalah pemilik kedai, pekerja dan orang awam. Siasatan awal mendapati punca pergaduhan tiada kaitan dengan isu perkauman, sebaliknya berpunca daripada sekumpulan peniaga yang tidak berpuas hati pelanggan mereka diambil orang. Terdahulu, media melaporkan seramai 42 individu ditahan selepas dipercayai terbabit dalam pergaduhan itu petang semalam. Kejadian dilaporkan pada polis pada jam 7.05 malam sebelum sepasukan anggota polis dari IPD Dang Wangi ke lokasi dan berjaya menahan kesemua 42 suspek di tempat kejadian. 2 rakaman video berkaitan insiden itu turut tular di media sosial sejak semalam. Hakisan Pantai jejaskan pendapatan peniaga. Kerajaan Negeri Perak meletakkan jawatan petang tadi. Keputusan itu diumumkan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang turut mengumumkan peletakan jawatan beliau sebagai Menteri Besar Perak. Menjunjung kasih di atas perkenan Duli Yang Maha Mulia pada Kesi Sultan dan di kesempatan berkenaan saya telah menyembahkan warkah perletakan jawatan saya sebagai Menteri Besar Perak Darul Rizwan dan seluruh ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak Darul Rizwan. Saya menyembahkan rasa penghormatan untuk berkhidmat di bawah naungan Kerajaan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas di laman Sri Rizwan di Ipoh hari ini. Terdahulu 3 pemimpin Pakatan Harapan PH menghadap Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di Istana Kinta pagi tadi bagi menyembah maklum situasi politik terkini di negeri itu. Ia selepas Menteri Besar Perak Ahmad Faizal Azumu gagal memperoleh sokongan majoriti Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN semalam. Sementara itu, Ahli Dewan Negara Perak Datuk Seri Anwar Zaini berkata Sultan Nazrin menggesa parti politik di Perak untuk mencari formula terbaik menyelesaikan krisis politik di negeri itu. Hakisan pantai yang semakin serius membimbangkan kira-kira 5 peniaga restoran dan gerai di pantai Tok Jembal berhampiran Kampung Kubang Badak, Kuala Nerus, Terengganu. Dan ia disifatkan hakisan paling teruk dalam tempoh 4 tahun sejak berniaga di kawasan itu. Apatah lagi sebahagian jalan raya yang menghubungkan deretan restoran tersebut telah runtuh dalam kejadian 9 malam Khamis lalu.
Seorang peniaga kedai makan, Salwani Ahmad, 44 tahun berkata, restoran yang diusahakannya sejak 4 tahun lalu terletak hanya 10 meter dari kawasan yang runtuh akibat hakisan berkenaan. Kalau ikutkan hakisan tu, jarak dengan kedai saya ada hampir 20 kaki lagi tinggal. Jadi kalau lagi berlaku malam ni, tak tahulah. Jadi kalau boleh penambakan pantai disegerakan, mungkin boleh diselamatkan. Ekoran situasi itu, kehadiran pelanggan ke restoran Mi Campan yang merosot lebih 70% sejak kemarin. Sementara itu, seorang peniaga lain, Sahifuddin Man, 55 tahun, yang membuka gerai ikan segar berkata, hakisan tersebut disebabkan fenomena air pasang besar yang melanda perairan Terengganu sejak Rabu lalu. Walaupun batu benteng penahan ombak telah dibina, ia masih tidak mampu menahan ombak besar setinggi hampir 3 meter. Dalam seminggu lepas saya dah buat tambah batu, habis kos dalam 2,000. Ni dalam lepas seminggu lebih sikit lah. Dah jadi macam ni. Nak naik lagi ni. Jalan tutup. Dah kalau dekat dengan dekat sangatlah dengan runtuh ni. Tambah Sahifuddin, dia sudah lebih 3 hari tidak menjual ikan yang merupakan sumber pendapatannya kerana bimbangkan keselamatan diri. Mereka dalam pada itu memohon pihak berkuasa mengambil tindakan segera sebelum hakisan pantai meranapkan gerai dan restoran berhampiran. Lebih fokus dan selesa untuk belajar di rumah, malah tidak lagi perlu berkongsi telefon dengan adik sewaktu mengikuti pembelajaran secara dalam talian di rumah. Itu luahan murid tahun 5 Sekolah Kebangsaan Pokok Sena Nurir Dina Padli selepas menerima sumbangan telefon pintar percuma dari pihak sekolah. Menurut anak keempat dari 5 adik-beradik itu, sebelum ini dia menggunakan telefon bimbit kepunyaan bapanya. Selain berkongsi dengan adiknya untuk membuat tugasan, menyebabkannya sukar untuk fokus sepanjang kelas. Rasa macam syok lah, dapat macam syukur lah. Kalau orang bagi ni, kita kena hargai lah, elok-elok kan, jaga. Belum ni macam mana belajar? Belum ni serabut sikit lah, merabut dengan adik, bergaduh sebab nak sat-sat adik, sat-sat saya. Jadi macam keliru lah. Nak bagi dekat cikgu pun jadi pening lah. Turut menerima sumbangan telefon pintar percuma adalah seorang murid kelainan upaya OKU pembelajaran, Asfa Darwish Mazlan, 10 tahun. Sementara itu, Guru Besar SK Pokok Sena, Muhammad Zubir Makzim berkata, sebanyak 5 telefon pintar dan 3 tablet diberikan kepada anak murid terpilih hasil sumbangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan NGO Pertubuhan Penggerak Pulau Pinang. Keperluan akses internet dan juga peranti telefon ini sebenarnya sangat membantu pelajar-pelajar kita, terutama kita di sekolah-sekolah luar bandar. Saya di SK Pokok Sena ni rasa sangat bangga sebab dengan adanya kemudahan ini mereka dapat belajar dengan lebih sempurna, saya yakin. Bagi murid yang tidak dapat hadir ke sekolah, Muhammad Zubir menghantar sendiri sumbangan tersebut ke rumah penerima. 100 keluarga asnaf di Perumahan Rakyat PPR Kampung Muhibah Fasa 2 lega kesempitan hidup yang dialami mereka mendapat perhatian. Dan bantuan berbentuk barang keperluan asas yang disalur Malaysian Relief Agency MRA dengan kerjasama Celcom Aziata sikit sebanyak meringankan beban mereka. Dan inisiatif itu turut menyantuni masyarakat bukan Islam, malah golongan yang hilang punca pendapatan akibat pandemik COVID-19. Maliga Doresemi 60 tahun yang merupakan orang kurang upaya OKU menghargai bantuan berkenaan, memandangkan dia dan suami hanya bergantung kepada bantuan kebajikan masyarakat dan duit persaraan suaminya. Banyak-banyak terima kasih sebab saya ni OKU. Suami saya dah pesara. Umur dia 75. Kami ada anak 1. Dia tu baru belajar habis. Belum dapat kerja. So masa dia orang bagi kita makanan macam ni dengan sayur-sayur, banyaklah tolongkan. Saya ucapkan terima kasih sangat-sangat sudi datang sini membantu kami
dalam COVID ni kan. Sementara itu, Timbalan Presiden MRA berkata bantuan tersebut merupakan kali ketiga di PPR berkenaan dan akan memperluaskan lagi sasaran kepada 1,600 keluarga di PPR itu dalam tempoh terdekat. Pada hari ini, program hari ini kita hanya memberi lebih kurang 100 pack kepada 100 keluarga. Tapi insya-Allah pada hari Rabu, hari Selasa dan Khamis ini kita akan menghantar juga barangan kepada 1,200 keluarga di sini insya-Allah. 1,600 keluarga di sini insya-Allah. MRA sebelum ini menyalurkan bantuan keperluan asas ke seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak bermula fasa pertama Perintah Kawalan Pergerakan Pandemik COVID-19. Ia termasuklah bantuan perubatan, makanan dan keperluan asas seperti lampin pakai buang dan sebagainya. Orang ramai yang ingin membantu, sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank Malaysian Relief Agency MRA bernombor 5648206365. Untuk maklumat lanjut, boleh hubungi di talian 0391744672 atau layari laman web rasmi MRA di www.mra.my dan laman sosial seperti Facebook, Instagram dan YouTube MRA. Luangkan masa sejenak, renunglah nasib sebahagian daripada kita yang cukup menderita akibat pandemik COVID-19. Jadi sama-samalah kita rasa keperitan hidup mereka yang tua, kanak-kanak, bayi dan yang cacat serta uzur. Hulurkan sedikit daripada rezeki kita untuk meringankan sedikit beban mereka. Sedekah pencetus barakah. Malaysian Relief Agency MRA. Malaysian Relief Agency MRA. Sama Malaysian Relief Agency MRA. Malaysian Relief Agency MRA. Malaysian Relief Agency MRA Sabah merayu orang ramai untuk menyumbang menerusi tabung kecemasan OPS COVID-19 2.0 bagi meringankan beban mereka yang terjejas akibat pandemik itu. Hasil sumbangan untuk membantu mereka yang kehilangan sumber pendapatan, pekerjaan dan aset. Brek bas gagal berfungsi 16 maut. Orang maut manakala 24 lagi cedera dalam insiden ngeri sebuah bas jatuh dari jambatan di ketinggian 20 meter. Dan difahamkan brek kenderaan itu gagal berfungsi sebelum terjunam ke landasan kereta api di bawah jambatan berkenaan. Menurut pihak berkuasa, bas berkenaan membawa 40 penumpang. Kejadian yang berlaku di Bandar Jau Monlevade di negeri Minas Gerais itu disebabkan pemandu bas hilang kawalan selepas brek bas gagal berfungsi. Namun pemandu bas bersama 6 yang lain sempat melompat keluar dari bas terbabit sebelum kenderaan itu terjatuh daripada jambatan berkenaan. Sekurang-kurangnya 18 maut selepas terperangkap dalam lombong aram batu di Dia Shui Dong, Chongqing, barat daya China, dan ia kemalangan kali kedua berlaku di lombong berkenaan selepas tahap gas karbon monoksida yang tinggi memerangkap mangsa. Insiden sekitar 5 petang pada Jumaat berlaku ketika syarikat berkenaan sedang mencabut peralatan bawah tanah. Lombong-lombong di China adalah antara yang paling banyak mencatat kematian di dunia. Diao Shui Dong dibina pada 1975 dan beroperasi sejak 1998 sebagai perusahaan private. Adalah lombong gas tinggi dengan kapasiti tahunan 120,000 tan arang batu. Pada 2013, 3 orang terbunuh dan 2 lagi cedera dalam kejadian keracunan hidrogen sulfida di lombong itu. Insiden berkenaan turut menyebabkan 5 mangsa hilang dan usaha mencari giat dijalankan. Rangka paus dianggarkan berusia 5,000 tahun ditemui 12 km dari barat Bangkok, Thailand, dan fosil berukuran 12.5 meter yang dipercayai daripada spesies Bridus itu disifatkan amat jarang berlaku dan dipercayai satu-satunya penemuan seumpama itu di Asia. Fosil itu terdiri daripada beberapa tulang bahu sirip kanan, 19 kepingan tulang belakang dan kepala paus yang dianggarkan sepanjang
3 meter. Bagaimanapun, jantina dan usia sebenar fosil ikan paus itu masih tidak dapat dipastikan. Hasil penemuan itu juga membolehkan penyelidik mengkaji lebih banyak maklumat berkaitan ikan paus breeders dan geologi pada masa lalu. Paus breeders dikenali sebagai ikan paus tropika, banyak didapati di kawasan perairan pesisir yang lebih panas seperti di Lautan Hindi, Pasifik dan Atlantik, termasuk di Teluk Thailand. Kita saksikan pula rangkuman berita antarabangsa lain. Usahawan sosial dari Ukraine, Rufat Raimov, cipta mesin kitar semula botol plastik sebagai ganti mata wang untuk membeli makanan kepada haiwan jalanan. Sejumlah 200 gram makanan dikeluarkan mesin berkenaan bagi setiap botol plastik. Tindakan itu dapat membantu dua perkara, iaitu masalah plastik dikitar semula dan haiwan jalanan menjadi sihat. Sebuah restoran di bandar Saint-Maxime, Perancis guna kreativiti dengan meletakkan patung beruang bersaiz besar di meja makan restoran terbabit. Tindakan pemilik tersebut bagi memastikan premis makanannya yang masih ditutup ekoran perintah berkurung susulan COVID-19 tidak kelihatan sepi. Restoran La Crevette kebiasaannya sesak dengan orang ramai terutama menjelang waktu tengah hari walaupun ketika musim sejuk. Juga di Perancis, kira-kira 50 anggota keselamatan, polis dan doktor dikerah untuk membantu memindahkan seorang lelaki obesiti yang tidak lagi dapat bergerak. Elaine Penebia, 53 tahun, dipercayai terperangkap selama beberapa bulan di kediamannya selepas mengalami patah kaki. Sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih menonton. Saya Wan Kamarudin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.